Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Syafika. Okey, untuk hari ini saya akan terangkan tentang matematik tambahan bab 6 iaitu fungsi trigonometri. Okey, bahagian yang keempat iaitu identiti asas. Okey, dan pecahannya saya ambil pecahan kecil sahaja iaitu 6.4.1 iaitu menerbitkan identiti asas. Okey, ada 3 identiti. Yang pertama adalah sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. Okey, yang kedua 1 tambah tangent kuasa 2A sama dengan secant kuasa 2A. Okey, ni baru ni. Nampak dah perkataan baru kat situ. Okey, kemudian 1 tambah cotangent kuasa 2A sama dengan cosecant kuasa 2A. Okey, sekarang kita ada 6 jenis trigonometri. Sin, cos, tangent, cosecant, cotangent dan secant. Okey, sebenarnya dari mana datang 3 lagi nisbah tu? Okay, yang pertama, secant theta. Okey, saya tukarkan kepada theta. Theta A, apa-apa huruf pun tak ada masalah. Okey, dia masih lagi mewakili sudut. Okey, sekarang secant theta. Okey, dia sebenarnya datang daripada 1 per cos theta. Okey, macam mana nak ingat? Kita tengok huruf yang ketiga. Huruf K. Sama kan? K, K. Okey, kita tengok lagi. Cotangent theta. Okey, huruf yang ketiga dia adalah T. Jadi, dia datang daripada 1 per tangent theta. Okey, cosecant theta. Okey, walaupun dia ada 5 huruf, tapi kita tengok huruf yang ketiga. Huruf S. Jadi, 1 per sin theta. Senang kan nak ingat? Okey, jadi apa konsep yang digunakan untuk kita tentukan identiti asas adalah yang pertama, nisbah trigonometri, sin cos tangent. Okey, dan teorem Pythagoras. Okey, diberi bulatan unit. Okey, apa yang kita kata sebagai bulatan unit, jejarinya adalah 1. Okey, kalau kita buat segitiga di dalam bulatan unit, maka kita akan dapat, segitiga bersudut tegak. Okey, dan di sini kita punya theta. Dan yang bertentangan dengan sudut tegak adalah hypotenuse. Dan hypotenuse ni merupakan jejari bulatan. Maka hypotenuse nilainya 1. Okey, jadi kita nak dapatkan nisbah sin theta. Okay, kita tengok kepada segitiga kita. Tentang bahagi hypotenuse. Okay, kemudian cos sebelah bahagi hypotenuse. Okay, HST itu adalah hypotenuse sebelah tentang. Okey, ini kita dah belajar masa menengah rendah dulu. Okey, kalau cikgu bagi tahu pelajar, saya tak happy. Kalau saya happy, tentu tak sedih. Jadi bergantung kepada macam mana kamu ingat. Okey, yang penting nisbah dia tu tak terbalik. Okey, sekarang kita nak dapatkan nilai sin theta, cos theta dan tangent theta berdasarkan bulatan unit kita. Okey, hypotenuse nilai dia 1 tadi kan? Bersamaan dengan nilai jejari. Okey, jadi sin theta tentang bahagi hypotenuse, maka tentang bahagi 1 kita akan dapat T. Okey, cos theta sebelah bahagi hypotenuse. Sama juga hypotenuse kita 1, maka kita dapat cos theta sama dengan S. Okey, tangent theta. Tangent theta sama juga dengan tentang bahagi sebelah. Dan nilainya, T di sini sama juga dengan sin theta. Dan S merupakan nilai bagi cos theta. Jadi sebenarnya tangent theta ni, kita boleh juga dapat daripada sin theta bahagi cos theta. Kita guna pula konsep teorem Pythagoras. Okey, untuk dapat teorem Pythagoras adalah sisi sebelah kuasa 2 tambah sisi bertentangan kuasa 2 sama juga dengan hypotenuse. Okey, jadi kita gantikanlah T dengan sin theta, S dengan cos theta.
H. Okey, H adalah jejari kan? Jadi H sama dengan 1. Maka kita akan dapat sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Okey, jadi kita dapatlah buktikan identiti yang pertama. Okey, macam mana nak dapat yang kedua dan ketiga? Okey, ini caranya. Okey, ini semua yang kita dah buat tadi. Okey, jadi saya letak dekat sini supaya senang kita nak rujuk. Okey, daripada identiti pertama, kita pecahkan kepada dua bahagian. Yang pertama kita bahagikan dengan cos kuasa 2 theta dan yang kedua kita bahagikan dengan sin kuasa 2 theta. Okey, kita pergi pada bahagian yang pertama dulu. Sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Setiap sebutan yang ada situ semuanya kita bahagikan dengan cos kuasa 2 theta. Maka kita akan dapatlah macam ni. Okey, jadi cos kuasa 2 theta bahagi cos kuasa 2 theta habis. Kita dapat 1. Okey, sin kuasa 2 theta per cos kuasa 2 theta. Okey, sin per cos. Sin per cos adalah tangent. Jadi ada kuasa 2, maka dia jadi tangent kuasa 2 theta. Okey, 1 per cos. Huruf pertama dia K. Jadi kita tengok secant. Okey, jadi dapatlah tangent kuasa 2 theta tambah 1 sama dengan secant kuasa 2 theta. Okey, terbuktilah identiti yang kedua. Yang ketiga sama juga konsep dia, cuma pada bahagian penyebut ni kita gantikan dengan sin kuasa 2 theta. Okey, yang mana sama kita permudahkan, kita akan dapat 1. Okay. Cos per sin, terbalik dia jadi cotangent. Bukan tangent lah, jadi cotangent. 1 per sin adalah cosecant. Kita akan dapat 1 tambah cotangent kuasa 2 tambah cosecant kuasa 2 theta. Okay, terbuktilah identiti yang ketiga. Okay, macam mana kita nak gunakan identiti ni untuk menjawab soalan? Okay, saya gunakan latihan kendiri 6.6 muka surat 212. Okay, tapi saya tak ambil semualah, saya ambil sebahagian sahaja. Okay, soalan nombor 1. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut. Cos kuasa 2 80 darjah tambah sin kuasa 2 80 darjah. Sudut yang sama, okay, maka kita boleh guna identiti kita. Sama dengan 1, maka jawapannya adalah 1. Macam tu je. Okay. Secant kuasa 2, okay, ini pun sama, sudut dia sama. Okay, jadi identiti apa yang kita boleh gunakan? Kita boleh guna yang ini. 1 tambah tangent kuasa 2A sama dengan secant kuasa 2A. Okay, kita bawa tangent tu pergi sebelah kanan supaya tangent tu jadi negatif. Okay, maka kita akan dapatlah nilainya sama dengan 1. Besar tulisan dia. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang kedua. Cos theta sama dengan M. Kita tentukan nilai yang berikut dalam sebutan M. Okey, dia ada dua trigo dekat situ, secant kuasa 2 dan sin kuasa 2. Jadi kita gunakan apa yang bersesuaian, yang mana akhirnya nanti kita akan dapat cos. Okey, secant kuasa 2 theta. Dia sebenarnya 1 per cos kuasa 2 theta. Jadi cos theta M. Jadi cos kuasa 2 M kuasa 2. Jadi jawapannya adalah 1 per M kuasa 2. Okey, sin kuasa 2. Kita nak kaitkan dengan cos tadi. Kita adakan identiti yang pertama, sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. Okey, maka kita bawa cos kuasa 2A ke sebelah kanan, okay, supaya sin kuasa 2A tu duduk sebelah kiri single. Sama dengan soalan B. Jadi, kita dapatlah 1 tolak cos kuasa 2 theta. Jadi, cos kuasa 2 sama macam soalan A tadi, kita gantikan jadi M kuasa 2. Maka jawapannya adalah 1 tolak M kuasa 2. Okay, seterusnya soalan ketiga, diberi bahawa theta daripada sifar hingga pi per 2. Okey, pi per 2 dalam darjah adalah 90 darjah.
Okey, maka sudut kita ni berada pada sukuan yang pertama. Okey, itu hint dia. Okey, dan tangent theta sama dengan 3. Tanpa menggunakan segitiga bersudut tegak, cari nilai sin theta dan cos theta. Dia tak bagi kita guna sudut tegak. Jadi kita guna sahaja yang tangent tentang bahagi sebelah. Itu je kita guna. Tak perlu guna segitiga sudut tegak pun. Okey, jadi berapa nilai tentang, berapa nilai sebelah? 3/1. Okey, maka tentang 3 sebelah 1, kita nak dapatkan hipotenus, kita kena guna teorem Pythagoras. Maka kita akan dapatlah hipotenus kita ataupun H kita adalah punca kuasa 10. Okey, jadi kita gunakan nilai ini untuk dapatkan sin theta dan cos theta. Okey, mesti ingat sudut kita berada pada sukuan pertama. Jadi sin dan cos kita adalah positif. Okey, semuanya positif. Jadi sin saya tak happy. Jadi tentang bahagi hipotenus. Tentang kita 3, hipotenus kita punca kuasa 10. Okey, cos theta kalau saya happy. Jadi sebelah bahagi hipotenus. Sebelah nilai dia 1 bahagi hipotenus punca kuasa 10. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga tegak ABC. Tulis ungkapan berikut dalam sebutan P atau dan Q. Maksudnya jawapan tu mungkin dalam sebutan P sahaja ataupun sebutan Q sahaja ataupun kedua-duanya sebutan P dan Q. Okey, tapi saya ambil soalan A sahaja, yang lain tu boleh cuba sendiri. Okey, bucu kita pada A, jadi situ kita punya sudut. Okey, sekarang kita cuma ada 2 sisi. Jadi kita cari sisi yang satu lagi. Menggunakan teorem Pythagoras, kita akan dapat punca kuasa Q kuasa 2 tolak P kuasa 2. Okey, kita dah ada panjang ketiga-tiga sisi. Kita carilah sin theta, cos theta, tangent theta. Supaya senang kita nak jawab. Okey, jadi sin theta sama dengan P per Q. Okey, ini kita guna saya tak happy. Kalau saya happy, tentu tak sedih. Betul ya? Okey. Cos theta, kita ganti masuk sahaja. Dan tangent theta P per Q kuasa 2 tolak P kuasa 2. Okey, sekarang kita dah ada semua sisi dan kita dah ada nilai bagi semua nisbah, sin, cos dan tangent. Barulah kita senang hati nak jawab soalan. Okey, 1 tolak cos kuasa 2A. Cos kuasa 2A. Jadi cos theta kita ganti masuk ke dalam cos kuasa 2A tu. Jadi kita akan dapat 1 tolak cos theta kuasa 2. Okey, dalam kurungan tu hanyalah pecahan. Ada 1 di pengangka dan 1 di penyebut. Jadi kita boleh terus darab masuk kuasa 2 kita. Okey, bila pengangkanya ada punca kuasa, darab dengan kuasa 2, habislah. Okey, dan penyebutnya Q kuasa 2. Sekarang kita pemudahkan ungkapan kita. Pertama sekali, 1 kita jadikan dia dalam pecahan supaya adil. Okey, kiri dan kanan kedua-duanya pecahan. Pengangka pada pecahan pertama kita darabkan dengan penyebut pecahan kedua. Okey, kita akan dapat Q kuasa 2. Okey, kemudian kita silangkan pula. Penyebut pecahan pertama darab dengan pengangka pecahan kedua. Okey, tapi mesti diingat kita ada simbol tolak dekat situ. Maka cara darab kita yang sebenarnya adalah 1 darab negatif Q kuasa 2 tolak P kuasa 2. Itu yang kita kena hati-hati. Itu yang selalu berlaku kesilapan. Maka ungkapan yang sebenarnya adalah negatif Q kuasa 2 tambah P kuasa 2. Jangan terbalik ya. Okey, sini selalu pelajar buat kesilapan. Okey, kemudian penyebut darab. Penyebut dekat mana kita nak letak? Pada bahagian penyebut. Okey, 1 darab Q kuasa 2 sama dengan Q kuasa 2. Maka kita akan dapat P kuasa 2 per Q kuasa 2. Perasan tak ada yang sama dekat situ? Dia macam sin theta tapi yang dah dikuasa 2 kan. Nampak tak? Okey, sebenarnya kita ada cara yang cepat dan mudah. Apa dia?
Okey, kita gunalah identiti. Okey, sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. Okey, kita bawa cos kuasa 2A tu ke kanan, kita dapatlah sin kuasa 2A. Jadi sin kuasa 2A, kita ambil lah daripada yang kita cari tadi. Dapatlah jawapannya P kuasa 2 per Q kuasa 2. Allahu Akbar, pendeknya jalan kerja dia. Okey, jadi apa-apa pun, okey, cara macam mana pun masih lagi betul. Okey, bezanya pendek atau panjang, apa yang kita terfikir masa tu. Mungkin masa exam tu kita fikir jalan kerja panjang. Okey, tak ada masalah. Teruskan. Tapi untuk dapatkan trik macam mana kita nak guna jalan kerja pendek, okey, apa yang perlu kita buat adalah sentiasa buat latihan. Okey, itu sahaja pesanan hikmah masyarakat hari ini. Jadi bertemu dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih kerana menonton. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan share kepada kawan-kawan. Dan jangan lupa tekan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.